Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini halaman 475. Kita ingin meneruskan surah Ghafir, surah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berada pada bulan Ramadan al-Mubarak ini, bulan penuh keampunan daripada Allah. Moga-moga dengan puasa kita, dengan qiyam kita, tarawih kita, Allah terima sebagai keampunan dan kita keluar daripada bulan ini dengan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fah, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Kita sudah berada 12 Ramadan. Betul. Ya. Dia pejam celik saja dan akan lebih laju lagi selepas ini Ustaz ya. Apatah lagi sampai ke hujung nanti. Yang kita doakan Ustaz agar kita dapat bersama ya buat yang terbaik pada Ramadan ini. Pada tuan-tuan yang berada di rumah ya, yang berada di depan kaca TV, teruskan untuk kita share, kongsikan dengan rakan-rakan bacaan dan juga kelas pengajian kita pada hari ini. Kita nak mengambil pelajaran demi pelajaran dan kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 475. Bermula daripada ayat 67 hingga 68, Allah menyatakan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, menghidupkan dan mematikan. Kemudian pada ayat 69 hingga 76, balasan bagi orang-orang yang mendebatkan ayat-ayat Allah tanpa ilmu dan mendustakannya. Dan diteruskan pada ayat akhir pada halaman 475 ini, pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus sabar kerana janji Allah adalah benar, hanya menunggu masa sahaja untuk menentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 67 hingga 72 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi dan kita berada pada bulan yang mulia Ramadan Al-Mubarak, bulan juga dikenali dengan bulan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dengan Al-Quran insya-Allah. Allahumma arhamna wa akrimna bil Quran insya-Allah. Baik, kita nak baca pada ayat yang ke-67 hingga 72. Jom sama-sama kita baca dengan cuba taranum sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا
مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 67 hingga 72 sebentar tadi, menyambung kepada apa yang telah kita belajar semalam Ustaz ya. Semalam kita melihat kepada bagaimana Allah mengulang beberapa kali Rabbul Alamin, iaitu Allah ini adalah Tuhan kepada seluruh alam, iaitu pada ayat yang ke-64, 65 dan 66. Pada ayat 64 itu Allah menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, Allah jadikan manusia, Allah jadikan rezeki siap untuk manusia yang diciptakan ya, bukannya dibiarkan sahaja dan kena cari sendiri rezeki yang diperlukan. Itu adalah fakta-fakta Allah bawakan untuk kita ini selalu mukhlisina lahuddin, ikhlaskan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti takbir masa raya nanti Ustaz ya. Yeah. Kita akan baca mukhlisina lahuddin itu. Kita kena ingat bahawa apa maksudnya? Maksudnya ialah saya ini buat hanya untuk lahu kepada Allah sahaja ya, bukannya kerana Ramadan. Ya, pasal bila masuk je Syawal itu banyak cabaran Ustaz. Banyak cabaran ya. Itu sebabnya salah satu tanda kita ingin istiqamah puasa 6 kita, dan lebih daripada itu ialah kita sedar bahawa kita beribadah pada bulan Ramadan ini lahu mukhlisina lahuddin, iaitu ikhlas kepadanya pada urusan agama ini. Agama yang kita buat, kita sembahyang tarawih, kita puasa, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini bukan hanya kerana berada pada bulan Ramadan. Baik. Jadi selepas itu pada ayat 66 semalam kita melihat bahawa apabila kita nak fokus hanya beri pada Allah, kita terus baiki dan baiki, maka kita akan menyerah diri kita kepada segala peraturan Allah Subhanahu taala. Kita mungkin merancang sesuatu tetapi kita menyerahkan kepada perancangan Allah yang lebih hebat. Sehingga kan Allah nyatakan pada ayat 67 nak cakap bahawa kita ini tak rancang hidup kita, huwallazi khalaqakum min turab. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian jadi setitis air mani, kemudian jadi segumpal darah alaqah, thumma yukhrijukum tifla. Kemudian dikeluarkan ataupun kita lahir sebagai seorang anak kecil sampailah kepada umur dewasa. Litablughu ashuddakum, kemudian jadilah tua. Itu adalah kitaran hidup seorang manusia. Ceritanya ialah semua itu bukan di dalam perancangan kita. Kita harapkan kita sihat terus Ustaz ya. Tapi bila dah umur dekat 40-an, dah sampai 50-an, mula sakit-sakit kaki, sakit tangan, sakit apa sebagainya, semua itu menuju kepada syuyuha ya, menuju kepada tua. Allah beritahu perkara ini kerana kita merancang, tapi kita kena ikut grand plan, perancangan yang utama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah cakap apa? Wa minkum may yutawaffa min qabl, ya, ada yang meninggal sebelum itu lagi. Jadi kita kena merancang bukan untuk umur 50-an, umur 60-an, tetapi merancang untuk menghadapi satu saat namanya yutawaffa, iaitu kematian, ya, di mana boleh berlaku pada bila-bila masa. Walitablugu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun.
dan agar kamu mencapai waktu yang telah ditentukan. Ada orang umur 30 tahun, ada yang umur 40 tahun, ada umur 50 tahun, dan kita doakan ustaz ya rahmat keampunan kepada ayahda, kepada CEO TV Al Hijrah yang baru sahaja menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, agar ianya sebagai sumber rahmatlah ya dengan program My Quran Time ini, sebagai jariah ya, amal jariah daripada seorang anak yang soleh. Kita doakan kepada ayahda yang pergi. Dan di hujung ayat 67 itu Allah menyatakan wala'allakum taqilun ya, agar kamu berfikir betul-betul semua yang Allah jadikan ini, yang itu daripada tak ada apa-apa kepada ada apa-apa sampai tahap ini, sebenarnya Allah jadikan ini adakah main-main atau ada tujuan? Kalau kita fikir betul-betul, mesti ada tujuan, maka kita akan cari tujuan itu daripada pencipta kita sendiri ya. Contohnya kalau ada orang yang cipta komputer saatnya, sudah tentu dia ada tujuan mengapa dia cipta komputer. Kalau katakan orang buat kek, mesti ada tujuannya nak jadi kek ataupun kuih semprit dan sebagainya untuk raya ke apa sebagainya. Betul. Ada tujuan. Ada yang untuk makan, ada yang untuk berjual. Maka kalau Allah jadikan kita ni elok-elok, amat cantik, sebenarnya ada tujuan yang perlu kita faham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang tujuan itu, salah satunya Allah menyatakan huwallazi yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan yang mati dan yang mematikan. Fa iza qada amra ya, apabila telah diputuskan sesuatu urusan, maka Allah cakap kun fayakun. Nak menceritakan bahawa sebenarnya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi kita sebenarnya mencipta kita amat mudah ya, tetapi Allah jadikan itu demi bertahap-tahap ya. Kalau langit ini ada tahap-tahap ustaz ya, ada tahap-tahap fi sittati ayyam, kita juga ada tahap-tahap yang Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Ghafir ini, sebenarnya untuk kita fikir, okey, Allah dah buat yang terbaik ini, apa tujuannya ya Allah? Sudah tentunya untuk kembali balik kepada Allah Subhanahu taala. Dengan fakta-fakta ini ya, ada orang yang masih lagi degil. Allah nyatakan pada ayat 69. Kita baca sekali lagi ayat ini agar kita tidak menjadi di kalangan orang yang diistilahkan yujadiluna fi ayatillah. Sekali lagi bersama Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat 69. Mudah-mudahan kita tak menjadi seperti golongan orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ayat Allah sentiasa dekat dengan kita dan kita bergantung harap kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia adalah hudan linnas. Ayat kenaan kita baca tentang Ramadan, diturunkan Al-Quran, petunjuk kepada seluruh manusia. InsyaAllah kita akan menjadi kemudahan dalam kehidupan kita dengan Al-Quran. Ayat 69. Alam tara ilal ladzina. A'udzubillahi minasyaitanir. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi Sadaqallahul azim. Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dipalingkan ya, bagaimana orang yang dah tengok dah bahawa dia diciptakan ya, dia lahir ini bukannya dicipta oleh mak dia ataupun ayahnya ataupun sesiapa saja, dicipta oleh pencipta, oleh yang berkuasa, iaitu Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang dinyatakan pada ayat 68. Jadi bila bercakap tentang orang yang membantah ini, siapa tuan-tuan ya? Bagaimana orang ini boleh dipalingkan? Yang pertama pada ayat yang ke-70 Allah menyatakan alladzina kadzabu bil kitab. Mereka yang mendustakan kepada kitab Al-Quran itu sendiri. Satu, tak baca ustaz. Ya, mendustakan. Yang kedua ialah dia baca tapi dia tak rasa bahawa kita bukan orang Arab kot. Tak payah faham pun tak apa. Yang penting baca, yang penting kita ni dah jadi Islam, tak beramal dengan dia, tak tahu apa isi daripada surah Ghafir pun tak apa. Ya, itu juga mendustakan, selain daripada mendustakan kepada kitab itu sendiri, tak percaya kepada Al-Quran ini sendiri. Jadi ini yang pertama yang kita ingin ingatkan kepada diri kita tuan-tuan. Alhamdulillah dengan mengikuti My Quran Time ni, harapnya ada sedikit kesedaran kita bahawa ya Allah, selama ini 30-40 tahun saya ini adakah mendustakan ya Allah, tolong ampunkan, dan saya ingin kembali kepada Allah dengan minta ampun dan bertaubat
harapnya pada bulan Ramadan ini Allah ampunkan kesilapan kita mengabaikan mendustakan kepentingannya. Bercakap tentang mendustakan ini Ustaz ya, kadang-kadang sebelum ini saya ada kongsi juga tentang saya pergi ke satu syarikat ini. Dia kata kalau bab-bab nak menguruskan syarikat, nak untung, nak berjaya ni, kita ada buku ekonomi, buku bisnes, bukannya al-Quran. Dia kata tak payah, saya tak yakin Quran ni ada jawapan. Dia sampai dia orang Islam, dia orang Islam tapi dia sampai mampu untuk bercakap begitu. Jadi bila saya dengar kita pun rasa macam kan. Ada juga orang yang Islam yang cakap begitu, tapi kita selalulah doa agar diberikan hidayah. Mungkin pada waktu itu tidak ada program tadabbur, Quran time dan sebagainya, tapi waktu ini juga kita harapkan kita share, kita beritahu kepada rakan-rakan, kita bawakan isinya ini. Mungkin ada sebahagian besar tak sempat menonton, mengikuti My Quran Time, bawakan isinya ini di dalam kehidupan kita, dalam organisasi kita. Wa bima arsalna bihi rusulana, ya, dan juga mendustakan kepada apa yang telah kami utus daripada rasul-rasul kami. Iaitu satu ialah kitab isinya, ya, pengajarannya. Yang keduanya ialah mendustakan cikgunya, iaitu rasul utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup kita ini, pelajaran yang kita nampak dekat sini, bila bercakap tentang kitab satu, tetapi bila cakap tentang rasul saatnya, Nabi ini sebenarnya adalah contoh teladan yang amat hebat. Dia contoh teladan yang amat hebat. Ada cikgu. Jadi peranan bagi kita juga ialah kita ada Quran, kita ada ajaran Islam ini sendiri, tetapi dalam masa yang sama juga kita kena jadi cikgu, menunjukkan akhlak di dalam Al-Quran ini. Kerana seperti mana yang dikongsikan oleh tetamu yang kita akan bersama pada hujung minggu nanti Ustaz ya, Encik Kaiji. Ya, dia kata ketika dia masuk Islam ini, dia tak banyak berbincang baca Quran ke apa ke tak, tapi dia terpengaruh dengan orang Brunei, orang Malaysia, orang Indonesia yang dia bercampur ketika program exchange, ya, sehingga kan dia akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam. Ceritanya lebih pada hari Sabtu ni lah Ustaz, insya-Allah bersama dengan tuan-tuan sekalian. Di hujung itu Allah cakap, kalau mereka mendustakan kepada rasul, tidak percaya pada rasul, fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu juga apa kesan daripada pendustaan tersebut, ya. Dan Allah cakap kesannya apa? Pada ayat 71, idil a'lal, ya, apabila belenggu dipasangkan pada tengkuk mereka, wal salasil, ya, wal salasil ini ialah rantai yang akan mengheret mereka di akhirat nanti. Ini adalah balasan. Dan mungkin bagi kita Ustaz ni kadang-kadang fikir dalam Quran ni banyak cakap pasal neraka ni, kita orang Islam jauh kot daripada sini. Tak boleh kita cakap begitu, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya di bahagian kedua nanti kita akan tengok antara cabaran yang dinyatakan, ya, dalam hidup kita ini, bila kita mula senang, kita mula untuk farah dan marah. Ada dua istilah, farah dan marah. Dua istilah inilah perkara yang perlu kita beri perhatian, jaga-jaga jangan sampai kita terbabas di dalam kehidupan kita, sehingga kan ia bukan sekadar pada orang yang bukan Islam, pada orang Islam sendiri pun ia boleh kena. Dan kita tak nak sampai Allah cakap pada ayat 71, diletakkan belenggu dan diletakkan rantai. Ya, pertanyaan dalam perbincangan ulama, dia kata oleh Ibnu Atiyah, mengapa kena letak belenggu dan juga rantai? Pasal Allah kan power, Allah berkuasa. Letak rantai itu boleh ke dia lepas daripada apa neraka tersebut? Jawapannya ialah bukan kerana Allah tidak berkuasa, tetapi kerana dengan rantai dan juga belenggu di tengkuk itu adalah untuk tetap terbenam ketika bara api padam. Maksudnya dah ada neraka Ustaz ni, bara api itu dia tetap juga berada di situ dan tidak boleh lari daripada kawasan yang ada tersebut. Kerana dia pusing lari macam mana pun, dia tetap juga berada pada azab tersebut. Yang kita doa Allah jauhkan kita, dan bagaimana nak menjauhkan perkara ini juga menjauhkan daripada fil hamim, ayat 72, fil hamim, pada air panas yang mendidih, thumma fin nari yusjarun, iaitu pada api yang membakar. Ya, pada bulan Ramadan ini kita tahu bahawa kalau katakan panas pun Ustaz ya, panas, kalau katakan minum air panas mendidih ketika berbuka puasa pun kita dah melecur dah. Ya, kita pun takkan ambil air yang begitu. Apatah lagi kalau di akhirat itu Allah kata ini diberi kepada siapa? Kepada yang farah dan yang marah. Nanti kita tengok sama-sama, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan hari ini ialah balagha, ya, iaitu sampai, mendapat ataupun
baliaq. Ya, 77 kali disebut di dalam al-Quran, dan dalam ayat 67 kita nampak pada istilah litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha, ya, iaitu satu fasa dalam kehidupan. Bagi pakar psikologi, semua fasa-fasa ini, bagi doktor-doktor, bagi setiap fasa-fasa ini adalah fasa yang perlu diperhatikan. Ya, kalau katakan seorang ibu, seorang ayah dapat baby, akan memerhatikan, ya, bagaimana fasa-fasa ini normal, dan walaupun dalam keadaan normal masih lagi kita tidak pasti bahawa ajalnya panjang ataupun pendek. Maka bagi orang yang berakal, kita menyiapkan anak kita, diri kita untuk selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita berehat sebentar, ya, pada kali ini sebelum kita melihat lebih lanjut lagi macam mana untuk kita mengelakkan daripada farah dan marah. Bagi tuan-tuan yang berada dekat Facebook, kalau tahu apa maksud farah dan marah, tolong tuliskan di ruang Facebook. Kita akan berbincang berdasarkan kepada ayat-ayat yang kita akan baca pada muka surat 475 My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Masya-Allah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Sadaqallahul Azim. Bulan Ramadan, padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Sadaqallahul Azim. Itulah potongan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kelebihan bulan Ramadan yang disebut dalam Al-Quran, sehingga mulianya Ramadan itu kerana Al-Quran diturunkan. Bahkan lebih besar, kita sentiasa bergembira dengan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita nak belajar sikit tajwid sebelum kita nak menjawab dapat jawapan daripada soalan tadi, farah ke marah. Selepas ini insya-Allah kita belajar sikit tajwid pada hari ini. Ayat pertama yang kita baca tadi 67 tu, ada beberapa huruf yang thumma itu ada berapa? Satu, thumma min alaqah, dua, thumma yukhrijukum, tiga, thumma litablu, empat, thumma litakun, ada 5 thumma. Dan semua itu mim yang musyaddadah. Sempurnakan hukum mim musyaddadah dan samakan kadar panjang gunnah. Nak dengungkan mim tu mudah saja, tak susah, sebab tu dengung yang sempurna, dimasuk terus di hidung. Thumma tidak ada masalah. Cumanya ialah pada kadar panjangnya. Bila dia dekat-dekat macam tu, duduk rapat-rapat, maka kalau satu panjang, satu pendek, satu tak sama kadarnya, maka nampak jelas kan. Maka kita sempurnakanlah dia punya panjang ke mengikut kemampuan insya-Allah. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. Mim musyaddadah,
ataupun kita biasa sebut wajibul gunnah, yang mana kita kena panjangkan gunnah mim itu dipanjangkan kadar gunnah mengikut satu pandangan mengatakan 2 harakat. Yang penting biar sama rata, yang penting itu kadar dia punya panjang tu taswiyah. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir yang bercakap tentang 5 thumma Ustaz ya, yang ada ada dengung tadi itu ya. Tapi sebenarnya bila bercakap tentang 5 itu adalah 5 fasa kehidupan Ustaz ya. Kemudian tu fasa ya. Fasa. Dan bila bercakap tentang thumma itu maksudnya makan masa lah Ustaz. Ya, daripada tanah nak jadi air mani itu satu fasa ya, daripada air mani menjadi alaqah itu satu fasa lagi. Pasal sebenarnya daripada tanah menjadi air mani itu melalui proses yang tertentu, daripada nutfah menjadi alaqah itu juga ada masa yang ditentukan, dan daripada alaqah sampai lahir ya, itu juga adalah fasa yang seterusnya. Jadi kita akan menghargai fasa ini untuk kita berfikir mengapa ada 5 fasa ini, apa yang sepatutnya kita rasa kehebatan Allah dah jadikan elok-elok, saya dah buat elok-elok tak untuk membawa bekal amal kita menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya tadi kita sudah pun melihat kepada apakah azab Ustaz ya. Allah beri warning kepada kita pada ayat yang ke-71 dan 72. Kita nak menyambung lagi pada ayat 73 hingga ayat 77, dan kita nak melihat sebab mengapa orang-orang ini diazab, yang harapnya kita tidak terlibat dalam istilahnya farah Ustaz ya, farah dan marah ya, bukannya parah dan marah itu bahasa Melayu ya. Ini faraha dan juga mim raha yang ada pada ayat 75. Kita baca ayat 73 hingga 77. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita teruskan bacaan kita daripada ayat yang ke-73 hingga 77, sambungan dari dengan maqam ataupun taranum sikah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 73 hingga 77 menyambung ya, selain daripada azab fizikal yang berada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mohon Allah jauhkan daripada kita ya, waqina azabannar, selalu kita berdoa, ditambah lagi dengan satu hukuman secara psikologi
di mana ditanyakan kepada ahli neraka itu, lahum thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun, mana yang kamu syirikkan selama ini, yang kamu menyembah rasa hebat apa sebagainya ini, sama ada kekayaan ataupun pengikut ataupun berhala, semua itu adalah sumber syirik. Maka dinyatakan pada ayat 74 itu min dunillah, selain daripada Allah. Qalu, ya, mereka menjawab, mereka yang berada dalam azab itu, dallu, ya, mereka telah hilang, tak ada dah, ya, anna, daripada kami, ballam nakun nad'u min qablu syai'a, ya, iaitu bahkan tidak pernah kami menjadi orang yang menyembah sebelum ini, ya, terhadap sesuatu apapun. Dia sampai dalam neraka itu Ustaz tak berani dah, ya, satu yang dia syirikkan itu tak ada dah, ya, tak ada dah muncul untuk membantu menolong. Selama ni kata saya akan tolong, saya akan backup, saya akan apa-apalah, ya, rupa-rupanya tak ada. Dan yang keduanya ialah kami tidak, ya, kami takkan lagi menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah mengaku dah bahawa sebenarnya satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang boleh disembah, yang layak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika yudhillullahu al-kafirin, itulah demikianlah bagaimana Allah membiarkan kepada orang-orang yang kafir, orang kafir itu untuk dibiarkan sesat. Kerana apa? Kerana sudah didatangi dengan Alkitab, didatangi oleh Rasul, tetapi mereka mendustakan. Mendustakan. Dan bila mereka mendustakan itu, apa kesannya? Kesannya ialah pada ayat 75 Ustaz, ya, mereka itu zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bighairil haqq, iaitu mereka itu bila dah mendustakan, bukan sekadar mendustakan, tapi mereka itu menjadi orang yang tafrahun, bermaksud mereka ini farah. Ini tadi Ustaz, ya, faraha, maksudnya melampau-lampau gembiranya di bumi tanpa kebenaran ataupun tanpa bukti yang benar. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita tak dibenarkan melampau-lampau gembira, tak dibenarkan melampau-lampau gembira dapat kereta baru, rumah baru, dapat pangkat baru, tak dibenarkan tafrah. Jangan bersikap melampau gembira. Tetapi Allah cakap di sini bighairil haq, maksudnya ada gembira yang dibenarkan. Ada gembira yang dibenarkan Ustaz. Ya. Iaitu kalau kita tengok dalam surah Yunus ayat 57 58. Betul. Ya, Allah cakap berkaitan dengan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ya, Allah kata kepada seluruh manusia, Allah beri Quran sebagai nasihat, sebagai syifa Ustaz, ya, syifa kepada hati kita, Allah, hidayah dan rahmat. Betul. Ini adalah sesuatu yang Allah kata qul bi fadlillah. Ini adalah kurniaan daripada Allah. Kalau tuan-tuan dapat Quran, boleh apa istilahnya, falyafrahu bi khair, ya, itu boleh bergembira. Ya, tuan-tuan hari ni rasa-rasa tak sabar untuk mendengar, melihat muka surat baru, Allah, dan lepas dapat tu rasa ya Allah seronok sangat. Itu okey. Seronok itu okey. Tetapi jangan kita seronok ataupun rasa gembira sangat dengan saya dapat duit banyak pada bulan ini, dapat sale banyak, dapat apa lagi? Dapat pengikut banyak, follower kita 100 200 follower tu, jangan kita rasa gembira. Allah. Kerana apa? Kerana gembira ini satu, tapi lepas itu kesannya khuatir kita jadi orang yang wabima kuntum tamrahun, marah. Ini bukan marah-marah yang kita marah orang tu Ustaz, ini tamrahun, ini maksudnya ialah bersukaria yang membawa kepada kesombongan. Bersukaria yang kita akhirnya abaikan kepada orang yang memerlukan, dan kita memandang hina kepada orang lain. Ya, dalam surah Luqman kita ada Ustaznya. Ya. Jangan jalan maraha, ya, jangan jalan dengan cara baru saya nampak tak? Baru nampak, ya. Okey, itu dia perkataan marah itu sebutnya. Maksudnya sombong yang diasaskan kerana suka dia, tapi yang melampau-lampau dan memandang hina kepada orang lain. Ini sebabnya yang disampaikan pada ayat 75 yang melayakkan seseorang itu diazab, sehingga kan dinyatakan lagi pada ayat 60 ataupun 76. Kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita mengingatkan diri kita bahawa bagi orang-orang yang senang, ya, ada pangkat, ada pelajaran tinggi, ada duit banyak, kereta, rumah yang besar sebagainya, lebih lagi kita kena rasa bahawa ya Allah, saya khawatir saya dapat perabot baru Ustaz, nak raya lah katakan, perabot baru, langsir baru, semuanya Allah, baru itu. Khawatir kita tafrahuna fil ardi bighairi haqq, di mana kita bab Quran kita tak excited sangat, dia macam bosan-bosan je Ustaz, ya, baca tu macam ngantuk-ngantuk je. Tapi kalau cakap offer dekat supermarket contohnya, dia mula bangkit
kita doa pada Allah, Allah tidak jadikan kita orang-orang yang bosan ataupun tidak bergembira dengan al-Quran. Ayat 76 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Allahu akbar. Ayat ni cukup menggerunkan kita semua. Ayat 76 tentang abwaab jahannam, pintu-pintu. Biasa kita dengar nar jahannam, neraka jahannam. Ini abwaab jahannam, pintu-pintu. Ustaz Faz beri pencerahan kepada kita. Dan memang Ramadan inilah antara peluang yang sangat besar untuk kita nak minta sebanyak mungkin, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min. Ulanglah banyak kali dalam solat, di luar solat, zikirlah banyak kali, ya Allah bebaskan kami. Kita laungkan betul-betul kita tak nak masuk neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita baca ayat 76. Auzubillahi minasyaitanir. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Udkhulu Amin ya rabbal alamin. Itulah ayat yang ke-76 ya, yang amat menggerunkan. Dan tuan-tuan ya, kadang-kadang kita baca ayat misalnya ada masa menggerunkan, ada rasa, ada masa ini dengar begitu sahaja ya. Kita doa pada Allah Subhanahu taala ya, bahawa ini perkataan bukan perkataan biasa-biasa. Kita dapat orang telefon pun Ustaz ya, awak ni ada saman daripada pihak trafik. Tapi berjaga-jaga, sekarang ni ada zaman scammer Ustaz ya. Itu pun kita dah mula gerun, dapat surat merah pun kita dah gerun. Ini adalah surat merah daripada Allah Subhanahu taala. Ini cara untuk kita menghayati bahawa apabila Allah cakap udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha, masuklah kamu semua ke dalam pintu-pintu jahannam. Mengapa pintu-pintu? Kerana ada banyak pintu Ustaz. Pintu rasuah satu ya, pintu orang yang melalaikan solat satu, pintu orang yang tidak puasa, banyak pintu-pintu tersebut. Sebagaimana juga ada pintu-pintu dia satu special bulan Ramadan Ustaz, ada pintu Rayyan. Oh, subhanallah tuan-tuan ya. Pintu itu harapnya kita dapat masuk disebabkan apa? Disebabkan oleh puasa. Puasa inilah satu-satunya amalan yang Allah tidak beritahu ganjarannya, tapi bila ada satu pintu khas, Ustaz ni, macam contohlah setengah satu dewan itu dia ada banyak pintu, ada satu pintu tu sahaja yang khas untuk sultan ataupun raja masuk. Istimewa khas kan. Kalau kita dekat Masjid Nabawi itu kan, kita ada pintu yang tertentu tersebut. Adalah perkara, ada pintu yang cepat pergi ke Raudah, ada pintu yang jauh daripada Raudah. Apa pintu Ustaz yang mudah untuk pergi ke Raudah tu? Dia ada kan, kalau mau tahu akan beritahu perkara tersebut. Kena pergilah Ustaz nanti bulan 11 12 nanti insya-Allah. Jadi nak ceritanya ialah pintu ke arah yang kebaikan ada pintunya, tetapi bagi orang yang selama ini dia membuka pintu hatinya untuk perkara-perkara farah dan marah pada tempat yang salah, maka akhirnya dibekalkan ataupun dimasukkan ke dalam jahannam, kekal dalamnya. Dan ini adalah mathwal mutakabbirin. Ini adalah tempat berlindung. Allah sindir kepada orang yang sombong ini mathwa. Sepatutnya mathwa ini tempat berlindung. Kalau kita bercakap tentang gua ya, kalau kita bercakap tentang akhirat nanti, tempat berlindung sudah tentunya syurga. Tetapi Allah cakap pasal orang-orang ini selama hari ini perjalanannya mencari farah dan marah, tidak kisah pada orang lain, malah dengan kegembiraannya berbuat dosa maksiat, dia bangga Ustaz. Dia siap, dia borak-borak dengan kawan, takkan tak nak masuk geng plastik hitam. Kan, dia sampai dia bercakap dengan kawan dan dia perli kepada orang yang tak berani dengan plastik hitam. Dia sindir-sindir orang yang berpuasa, orang yang solat tarawih, solat berjemaah. Semua perkara itu adalah orang yang memandang ringan kepada kebenaran. Itulah orang takbur, orang sombong yang tempatnya adalah jahannam. Bercakap tentang perkara orang yang sombong ini,
Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menghadapi orang-orang begini yang mencerca Nabi, menghina Nabi. Zaman ini orang yang tak pandang pada Quran, program-program kebaikan, alah saya tak pergi, dia sentiasa bersama dengan perkara-perkara dosa dan maksiat. Pujukan daripada Allah ayat 77. Kita nak baca sekali lagi juga agar kita tetap bersabar bersama Quran, bersama kebaikan. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam melakukan ibadah sehingga kita mendapat kemanisan dalam ibadah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fa Sadaqallahul azim. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Itulah pujukan daripada Allah Subhanahu taala pada ayat 77. Bersabar itu bukan maksudnya tak buat apa-apa, tapi teruskan perjuangan kerana janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar, jadi pada masanya sahaja orang yang buat baik akan dapat kebaikan, tuan-tuan ya. Kita yang berpuasa teruskan ya dengan Al-Quran menyampaikan. Dan bagi orang yang tidak bersama kebaikan itu, farah dan marah sebentar tadi, orang ini juga mendapat janji yang Allah nyatakan, fa imma ya, jika Allah nampakkan apa yang dijanjikan, maksudnya apa yang diazabkan ataupun kamu dimatikan, diwafatkan, sebenarnya mereka semuanya fa ilaina yurjaun, semua akan kembali pada Allah juga, di mana ketentuannya adalah daripada Allah. Yang penting bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita umat Nabi Muhammad, terus yakin janji Allah benar, kita bersama kebaikan dan terus menyampaikan kebaikan di mana jua. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita terus membuat persediaan amal soleh sebelum ajal kita tiba, dengan kita berfikir bagaimana fasa-fasa kehidupan yang ada adalah anugerah Allah beri peluang kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita benci dan tidak leka dalam perkara kemaksiatan. Ini yang kita belajar daripada ayat 75 sebentar tadi, farah dan marah. Dan seterusnya pada ayat 77, kita terus bersabar dan istiqamah membawa mesej kebaikan dan pasti akan menang di sini ataupun bila sampai di akhirat nanti. Sama-sama kita berdoa, Allah berikan istiqamah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa du'aana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah akan solat kami ya Allah. Terimalah daripada kami akan puasa kami ya Allah, solat kami ya Allah, zikir kami ya Allah, istighfar kami ya Allah, qiyam kami ya Allah, rukuk kami ya Allah, sujud kami ya Allah, bacaan-bacaan Al-Quran kami ya Allah, doa-doa kami ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang maha menguasai ya Allah. Engkau lah yang maha mendengar doa-doa para hamba-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah. Nahnu ibaduk ya Allah, Anta Rabbuna wa nahnu ibaduk ya Allah. Engkau lah Tuhan kami dan kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Senaraikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang berjaya dimerdekakan daripada api neraka dan azab-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, masukkanlah kami semua ke syurga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma wa ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq riqabana minan nar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita dikabulkan doa sebentar tadi, dijauhkan daripada api neraka Ustaz ya. Sedikit kita susah pun, banjir dan perit panas di dunia kita tidak mampu, apatah lagi kita bercakap tentang api neraka. Dan salah satunya kita boleh mengelakkan daripada api neraka ini dengan amalan kita. Salah satunya sedekah di bulan Ramadan. Saya menyuruh tuan-tuan untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai kesungguhan kita bahawa ya Allah, tolong jauhkan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari esok insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.